A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Tuan-tuan dan puan-puan, para guru, mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Selamat datang sekali lagi ke channel Cikgu Kasim untuk memantapkan diri kita sebagai seorang pemidato yang hebat. Dalam segmen yang lepas, saya telah membicarakan 3 langkah ataupun panduan berucap untuk menjadi seorang pemidato yang hebat. Yang pertama, dalam episod yang ke-10, saya membicara bagaimana cara kita mengawal gugur. Dalam segmen yang seterusnya, saya membicarakan tentang menganalisis halayak, majlis dan juga diri sendiri. Kemudian dalam episod yang lepas ataupun dalam segmen yang lepas, saya membicarakan bagaimana kita mengumpul idea dan maklumat melalui pembacaan, penelitian dan sebagainya. Untuk segmen kali ini, saya akan membicarakan tentang bagaimana kita mengatur bahan ucapan ataupun bahan pidato kita. Para hadirin yang saya hormati, langkah 4 ini iaitu mengatur bahan merupakan salah satu faktor ataupun satu cara, satu penelitian yang amat penting untuk kita sediakan sebelum kita berpidato. Yang pertama adalah format ucapan. Format ucapan yang pertama mesti ada pengenalan ucapan. Dalam bahagian pengenalan ucapan ini terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu teknik menarik perhatian. Apa itu teknik menarik perhatian? Sebelum kita melontarkan hujah-hujah kita, seelok-eloknya kita menarik perhatian audiens supaya bersedia untuk mendengar pidato kita. Sebagai contoh, kita boleh membaca satu petikan ayat Quran ataupun hadis, ataupun melontarkan tentang ucapan tokoh-tokoh yang tertentu bersesuaian dengan tajuk yang kita akan sampaikan. Yang kedua ialah preview. Preview ni adalah menyatakan isi-isi ataupun idea-idea utama yang akan kita sampaikan dalam ceramah kita. Sebagai contohnya, kita bicarakan, saya akan membicarakan tentang yang pertama. Maksudnya isi yang pertama dengan huraian, dengan contoh dan dengan segala-gala bahan yang boleh kita sampaikan. Kemudian kita beralih kepada isi kedua. Kalau dalam pertandingan biasanya isi ketiga, tapi dalam kita menyampaikan pidato secara umum, kita boleh ada 4 isi, 5 isi, 6 isi bersesuaian dengan masa dan majlis yang kita hadiri itu. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, yang seterusnya ialah badan ataupun isi ucapan kita. Kita mestilah mengatur atau menyusun isi ucapan ataupun isi pidato kita. Yang pertamanya berkaitan dengan idea utama yang kita nak sampaikan. Kalau ada 5 idea, kita jelaskan ke-5 idea itu, kita susun dari idea yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan ke-5. Susunan isi ini sangat penting didokongi atau disusuli, diikuti dengan sokongan-sokongan idea yang kita perolehi daripada pelbagai bahan. Seterusnya, bahagian 3 ialah penutup ucapan. Penutup ucapan juga merupakan satu perkara yang sangat penting apabila kita nak menarik minat audiens ataupun membeli idea kita dan mengingati apa saja yang kita lontarkan sepanjang pidato kita selama mungkin 8 minit, 20 minit, 30 minit dan sebagainya bersesuaian dengan majlis.
Yang pertamanya, dalam penutup ucapan ini, kita mesti ada review ucapan. Apa itu review ucapan? Review ni lebih kurang sama dengan preview yang atas tadi. Yang atas tadi, sebelum kita sampaikan pidato kita bicarakan. Kita ada 5 isi penting yang akan kita bicarakan kepada audience. Pada ucapan penutup pula, kita panggil review ucapan. Kita menyatakan apa yang telah kita sampaikan. Kalau tadi dalam preview ada 5 isi penting, dalam review mesti ada 5 isi penting yang telah kita jelaskan. Kita seolah-olah mengingatkan audience ataupun memberi ingatan kepada mereka bahawa kita telah membicarakan 5 isi penting, dan mungkin kita beri sedikit-sedikit bahan lain yang boleh kita kaitkan. Dan yang akhir sekali ialah kenyataan untuk diingati. Ini sangat penting. Sebagai seorang pemidato, biasanya di akhir pidato kita mesti merayu, meminta audience untuk bersama kita. Contoh, kita boleh sediakan memorandum. Memorandum, kita minta audience tanda tangan selepas ucapan kita. Ataupun kita buat kenyataan untuk diingati dengan mengulang beberapa kali. Contoh, kalau kita membicarakan tentang bahayanya merokok. Contoh. So, kita boleh kata, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak merokok. Saya tidak merokok. Saya tidak merokok. Saya ingin tuan-tuan dan puan-puan berjanji kepada saya yang tuan-tuan juga akan berhenti merokok. Berhentilah merokok. Berhentilah merokok. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu caranya. Maksudnya kita merayu berkali-kali supaya audience akan ingat apa saja yang kita sampaikan, pidatokan. Dan tidak kurang penting juga dalam mengatur bahan ini, kita kena atur mengikut pembahagian masa ataupun pembahagian bahan yang kita nak sampaikan. Contoh, biasanya daripada 100%, bahagian pengenalan adalah lebih kurang 15%. Badan atau isi 75% dan penutup 10%. Contoh, kalau kita diminta untuk berpidato selama 20 minit sahaja, maka 3 minit untuk pengenalan, 15 minit untuk badan atau isi, dan penutupnya hanya 2 minit. Kalau katalah 40 minit, kita nak berpidato 40 minit, maka pengenalannya 6 minit, badan atau isinya 30 minit, dan kesimpulan atau penutupnya 4 minit. Begitulah daripada pengalaman saya. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah 4 ini mengatur bahan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, para guru, mahasiswa-mahasiswi, para pelajar yang dah semestinya pada satu hari nanti akan menjadi seorang perucap, seorang pemidato. Jika saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan mempelajari, menghalusi sedikit sebanyak daripada bahan yang saya sampaikan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi seorang perucap atau seorang pemidato yang hebat. Saya doakan sesiapa saja yang melihat, menonton, mempelajari video yang saya buat ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, para guru, mahasiswa-mahasiswi dan para pelajar akan menjadi seorang perucap atau seorang pemidato yang hebat pada masa akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, share, dan kalau ada komen di bawah. InsyaAllah ada masa saya akan layani saudara dan saudari. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.